Salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Rafizi Saleh, pensyarah kursus pengurusan dan analitik data. Kami dari Kumpulan 4 ingin mempersembahkan video kami berkenaan dengan pengenalan Power BI. Features dan query dipersembahkan oleh Aisyah Al-Humaira binti Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan hai. Hari ini kami akan menunjukkan cara-cara menggunakan Power BI. Power BI adalah software intelligent business untuk mengolah data dengan lebih detail dan menampilkannya dengan grafik yang lebih interaktif seperti dashboard. Microsoft Power BI dapat memvisualisasikan data yang telah anda masukkan dan ianya berfokus untuk data analytics dan visualisasi. Selepas login Power BI Desktop, seperti yang kita lihat di sebelah kiri mempunyai get data dan juga recent sources. Power BI juga menyediakan sebahagian tutorial yang dapat dilihat. Seperti yang kita lihat, Power BI menyediakan pelbagai sumber yang membolehkan untuk kita mengimport data-data tersebut. Aplikasi Power BI menyediakan pelbagai fungsi. Antaranya ialah di bahagian homepage terdapat get data, iaitu data, queries dan insert visual. Di bahagian insert pula terdapat more visuals, AI visuals, Power Platform dan elements. Seterusnya, modeling terdapat calculation untuk new table dan juga parameters. Dan seterusnya, view, optimize dan juga help. Kembali kepada home page, seperti yang dapat dilihat, di sebelah kiri mempunyai filters, visualization dan juga data. Untuk visualization, terdapat dua pembahagian iaitu pelbagai visual yang boleh digunakan untuk mengolah data dan juga format page untuk mengedit di setiap page yang digunakan. Seterusnya, tekan pada bahagian Get Data from Another Source. Di sebelah kiri terdapat File, Database, Microsoft Fabric, Power Platform, Azure, Online Services dan Other. Klik pada All dan seterusnya Text atau CSV. Dan klik pada fail yang hendak kita olahkan kepada data. Selepas itu, sumber yang kita masukkan telah bertukar kepada data. Untuk format, klik pada transform data untuk mengedit data-data tersebut. Di sebelah kiri terdapat apply step dan klik pada change type. Selepas itu, pada kolom yang pertama, kami renamekan sebagai date. Dan seterusnya, klik pada choose column untuk pilih kolom yang hendak digunakan. Di sini, kami memilih date, AUD dan juga SGD. Pada kolom AUD, ianya perlu ditukarkan kepada fixed decimal number. Sama juga seperti SGD, ianya perlu ditukarkan kepada fixed decimal number kerana keduanya adalah currency. Setelah itu, terdapat pelbagai fungsi yang lain di atas seperti yang dapat kita lihat iaitu transform, add column, view, tools dan help. Klik pada home dan di bawah apply step terdapat beberapa step yang boleh digunakan. Langkah seterusnya, klik pada close dan apply. Ianya mengambil masa untuk mengolah data yang telah dieditkan. Dalam aplikasi Power BI, ia mempunyai 3 view yang berada di sebelah kiri. Pertama, report view. Kedua, table view dan juga model view. Klik pada data sebelah kanan dan pilih kesemua yang di bawah. Untuk report view, kegunaan dapat dilihat dalam bentuk visual seperti bar chart ataupun kolom. Table view adalah kegunaan data dalam format table. Dan akhir sekali, model view adalah kegunaan individu yang mempunyai lebih dari satu fail untuk mengolah data tersebut. Histogram dipersembahkan oleh Nur Suziana Adila binti Muhammad Ibrahim. Dari data yang kita dah upload, kita akan bina satu histogram. Untuk membina histogram, kita boleh pilih carta di bahagian visualization. Kemudian pilih build visual. Kemudian tekan data untuk masukkan data apa yang kita hendak masukkan di bahagian carta. Di bahagian tarikh, kita tanda pada kotak yang diperlukan sahaja. Untuk kumpulan kami memilih tahun. Kemudian carta angka kedua di bahagian kiri anda. Kemudian
tekan bahagian format visual untuk kita cantikkan carta kita. Pertama, visual. Dalam visual ini kita boleh setkan apa yang kita perlukan dalam carta kita untuk nampak carta kita selaras. Kemudian kita tekan pada bahagian general. Bahagian general ada bahagian properties, title. Kita boleh tukar tajuk apa yang kita nak letak pada carta kita. Kita tekan slicer. Slicer ini untuk mudahkan kita cari kita punya data. Kalau kita tekan 2018, dia akan keluar 2018 sahaja. Kemudian kita boleh pergi kepada format untuk formatkan kita punya slicer di format visual seperti yang kita buat dekat carta tadi. Itu sahaja. Siap. Table dipersembahkan oleh Hashida binti Adam. Baiklah, untuk kali ini saya akan menerangkan cara untuk create table di dalam Power BI. Langkah pertama, anda perlu klik table di bahagian visualization di sini. Anda juga boleh pergi di bahagian quick measure untuk pengiraan. Scroll down dan pilih tahun over tahun dan masukkan base value yang anda kehendaki. Klik di sini, year over year dan masukkan base value mengikut currency yang dipilih. Anda boleh memilih currency di sini. Jangan lupa untuk tekan tarik, klik date di sini juga ya. Anda juga boleh menukar base value ni kendaki sekiranya base value ni pilih adalah salah. Just remove the data dan add data kembali. Di sini saya akan memilih Singapore dollar. Add dan run the data untuk generate report. Anda juga boleh semak sekiranya data anda on track di sini ya. For checking dan klik pangkah sekiranya semua data on track. Step seterusnya, klik di bahagian data di sini dan masukkan data seperti tahun dan mata wang currency negara yang anda pilih dan data tersebut akan terpapar di tabel anda mengikut tahun yang dipilih. Di sini, tahun by tahun. Anda boleh kecilkan tabel anda untuk kelihatan lebih kemas. Di dalam fungsi visualization ini, anda boleh menukar data anda mengikut kehendak anda sendiri seperti menukar style table, column header dan anda juga boleh memilih teks pilihan anda. Anda boleh memilih size font anda mengikut pilihan anda sendiri, besarkan dan kecilkan. Seperti di sini. Value juga anda boleh adjust di sini ya. Boleh besarkan kotak anda mengikut kekemasan. Seperti di sini. Jangan lupa akhir sekali anda perlu untuk finishing part anda perlu klik di bahagian general dan klik button off untuk title supaya tabel anda akan kelihatan lebih kemas. Seperti di sini. Header icon biarkan on sahaja. Tidak perlu usi apa-apa di bahagian sini dan data anda telah siap. Pie chart dipersembahkan oleh Alamelu Kanabedi. Saya akan menerangkan cara membuat carta pie. Yang pertama, pilih ikon pie chart di build visual. Seterusnya, kita perlu masukkan data. Data yang kita pilih ialah exchange rate bagi Australia dollar dan Singapore dollar. Dan seterusnya bagi date pula kita akan pilih quarter of the year. Kita boleh besarkan atau kecilkan pie chart mengikut kesesuaian.
Seterusnya, kita akan membuat format visual. Yang pertama, legend. Bagi legend, kita perlu turn on button tersebut. Yang kedua, slice. Untuk slice, kita boleh pilih warna untuk dipamerkan pada pie chart. Terdapat pelbagai pilihan warna. Yang ketiga pula, details label. Juga perlu di turn on. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang format visual bagi kategori general. Bagi kategori general, terdapat 6 aspek iaitu properties, title, effect, header icon, tooltips dan alt text. Bagi title, kita perlu mengaktifkan butang tersebut dengan menekan butang on. Yang pertama, title ini mempunyai 5 aspek iaitu text, heading, font, text color dan alignment. Yang pertama, kita akan bermula dengan text. Text iaitu title, tajuk perbincangan kita iaitu exchange rate of Australia dollar and Singapore dollar by quarterly. Seterusnya, font. Terdapat banyak pilihan font yang boleh digunakan untuk menarik perhatian dan untuk memfokuskan teks kita. Setelah pilih font, kita perlu memboldkan ayat tersebut agar ia nampak menarik. Seterusnya, horizontal alignment. Terdapat 3 jenis iaitu left, center and right. Bagi tajuk yang kita pilih untuk pie chart ini, kita akan letakkan pada left iaitu kiri. Seterusnya, kita akan beredar ke effect. Effect ini terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama yang kita akan fokuskan ialah background. Yang pertama ialah background. Background color ini adalah bermaksud permukaan di luar pie chart yang akan menonjolkan pie chart kita. Terdapat banyak pilihan warna yang boleh digunakan. Header icon. Header icon ini merujuk kepada 3 butang di atas pie chart kami ini. Untuk mengaktifkan ini, kita perlu meng-on header icon. Seterusnya, color. Background color yang dirujuk ini adalah untuk menonjolkan butang tersebut. Akhir sekali, saya ingin mengimbas format visual yang digunakan untuk menghasilkan pie chart ini. Seperti yang diterangkan sebelum ini, terdapat 2 format visual yang digunakan iaitu visual dan general. Bahagi kategori visual pula, terdapat 4 option iaitu legend, slices, detail labels and rotation. Bagi general pula, terdapat 6 option iaitu properties, title, effect, header icon, tooltips dan alt text yang digunakan untuk menghasilkan pie chart bagi exchange rate Australia dan Singapore dollar. Line chart dan kad dipersembahkan oleh Renuka Gunasegaran. Saya akan present macam mana kita nak guna line chart dengan kad untuk masuk data. So, first saya akan tunjuk macam mana kita nak guna line chart. So, line chart, kita tekan dekat line chart. Lepas itu, kita pilih data apa kita nak masuk dalam line chart ini. Saya pilih Australia, exchange rate Australia. Lepas itu, date, saya pilih month. Lepas itu, saya pilih exchange rate Singapore. Saya besarkan sikit bagi nampak jelas. Sekarang saya nak buang tajuk-tajuk yang lebih, macam tajuk dekat axis ini, month, some of Australia. Ini semua saya nak buang. So sebab tak nampak kemas, so kita buang. Kita tekan format visual. Apa-apa editing untuk chart kita kena tekan format visual. Dia akan ada banyak pilihan untuk kita edit. So saya tekan y-axis, saya tekan x-axis. So untuk buang kita punya title, saya tekan button ini. So dia akan offkan kita punya title. Lepas itu kita ada option layout juga. Kita
kita boleh tukar font, size, kita boleh bold, kita boleh tukar warna. Dan sekarang kita pilih y-axis. Dekat y-axis pun saya nak tutup kita punya title. So sekarang kita punya chart nampak lebih kemas. So value kita boleh edit juga. Ada on and off button, ada size font, ada font, lepas itu ada bold, color, semua kita boleh edit. And then kita ada legend juga, sama kita ada on and off button. Lepas itu saya nak tukar position legend kita, saya nak tukar ke top right stack. So saya nampak line chart kita nampak kemas. Okay. Lepas itu kita ada lagi small multiple, group with line, zoom slider. Semua option-option ini adalah untuk editkan kita punya chart. Okay, kita ada general juga. Dekat general kita ada properties, title, effect. Kita ada banyak lagi option-option untuk kita edit kita punya chart. So dekat property kita boleh tukar size chart kita. Lepas itu title kita boleh edit juga. So saya nak edit, saya nak tukar ke exchange rate of Australia and Singapore by month. Kita boleh edit font juga. Font saya nak tukar ke Arial. Kita boleh bold. Kita boleh adjust color, background color. So untuk alignment saya nak pilih center. Okay, kita dah siap title. So kita ada lagi banyak juga effect, header icon. Semua ni kita boleh guna untuk editing. So sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak guna card untuk masukkan data. So kita tekan hari ni saya nak buat 2 card. Satu untuk Australia, lagi satu untuk Singapore. Function card ini adalah untuk tunjuk total amount. So untuk buat card, kita tekan dekat card, dia akan keluar macam ni. Lepas itu kita tekan Australia. Dia akan automatic akan tunjuk total kita. So untuk Australia kita ada 3.75. And then kita boleh tekan lagi satu card untuk Singapore. So untuk Singapore kita ada 3.92k. So saya nak drag ke bawah bagi nampak kemas. Okay. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat title, tajuk untuk data-data yang kita buat. Saya tekan text box, dia akan keluar macam ni. Dekat kotak kecil ni, kita boleh masukkan kita punya tajuk. So exchange rate of Australia and Singapore. Kita boleh adjust kita punya font. Saya pilih Arial. Size saya pilih 28. Saya nak bold. Alignment saya pilih center. Besarkan sikit bagi nampak. Lepas itu
kita drag ke atas. Kita dah siap title. So, kita dah siap dah kita punya data. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak publish. So, saya akan ajar macam mana kita nak publish. First, kita tekan publish. Sebelum publish, kita kena save dulu. So, kita tekan save. Destination, saya pilih My Workspace. Dia akan loading sekejap, dia akan ambil masa sekejap. Okay, lepas itu dia akan keluar success. Bila kita nampak success, dekat bawah kita boleh nampak button open. Kita kena tekan button itu. Okay, kita dah siap dah. Ini adalah data-data yang kumpulan kami buat untuk exchange rate Australia dengan Singapura. So, kita ada beberapa button-button dekat atas ini. Kita ada file. Dekat file kita boleh save, kita boleh download, kita boleh manage permission, even kita boleh generate QR code. And then dekat export, kita boleh export ke Excel, PowerPoint dengan PDF. Kita boleh tekan share ni untuk share kita punya Power BI. Kita boleh share kita punya Power BI ke Teams juga. So, kita ada editing, explore this data. So, kita ada banyak juga button-button. So, ini adalah Power BI kumpulan kami. Sekian, terima kasih.